Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan akan membentangkan tajuk berkenaan dengan pendidikan STEM. Jika kita lihat dekat sini, apa itu STEM? STEM merupakan singkatan kepada bidang sains, teknologi, engineering dan matematik. Istilah ini biasanya digunakan bagi menunjukkan dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah bagi meningkatkan daya saing dalam bidang pembangunan teknologi. Keperluan kepada STEM wujud apabila kehendak terhadap bidang kerja yang melibatkan STEM adalah jauh lebih tinggi berbanding bidang lain. Maka untuk itu, pelajar perlu disediakan dalam bidang ini bagi membantu menyediakan lebih banyak sumber tenaga kerja kepada negara pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaifah Humaira binti Muhammad Zulkifli, P128405. Seterusnya saya sambung mengapa perlu STEM. STEM membantu mencari penyelesaian bagi pelbagai masalah global sama ada perubahan iklim, penyakit ataupun jenayah cyber. Poin yang kedua, subjek-subjek STEM juga melengkapkan pelajar dengan kemahiran berfikir secara kritikal, kemahiran menyelesaikan masalah serta kemahiran pembelajaran secara penerokaan yang menyiapkan mereka untuk kerjaya yang penuh jaya dan membantu menyokong pembangunan ekonomi negara. STEM juga membuka peluang kepada generasi muda untuk hasilkan produk berkualiti. STEM juga melahirkan modal insan yang mahir di dalam bidang teknologi masa hadapan yang menjadi teras dalam industri 4.0. Kemudian, ia juga memudahkan kehidupan masyarakat melalui pelbagai penciptaan baharu yang dihasilkan menerusi penerokaan STEM tanpa melupakan aspek akal budi yang juga teras ketemadunan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf Alif Al-Murabi, nama batik P18427 daripada kumpulan 2. Merujuk kepada gambar rajah pada slide ini, fokus pendidikan STEM pada peringkat awal adalah untuk mencetuskan dan memupuk minat murid melalui aktiviti-aktiviti yang boleh merangsang sifat ingin tahu. Seterusnya, di peringkat pendidikan rendah, murid didedahkan dengan asas-asas pengetahuan STEM dan mengaitkan pengetahuan mereka dengan situasi dan kehidupan harian melalui aktiviti penyiasatan dan penerokaan. Manakala di peringkat pendidikan menengah rendah, potensi murid dipertingkatkan dengan pembinaan dan pembangunan kemahiran STEM melalui aktiviti penganalisian isu tempatan serta global dan penyelesaian masalah. Seterusnya, di peringkat pendidikan menengah atas pula, pendidikan STEM memfokuskan pada aktiviti pengukuhan dan penggayaan kemahiran STEM melalui aktiviti yang boleh mempamerkan konsep STEM pada peringkat tinggi. Dan pada peringkat tertiari, pendidikan STEM menyediakan murid untuk menghadapi cabaran alam kerjaya STEM. Seterusnya, pada peringkat industri dan komuniti, mereka akan menyumbang kepada produktiviti dan pembangunan negara melalui inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Syahirah, P127856. Saya sambung pembentangan seterusnya iaitu ciri-ciri PMP STEM. Terdapat 7 ciri PMP STEM menurut KPM. Guru boleh menggabungkan pengetahuan, kemahiran dan nilai mata pelajaran tersebut untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau tugasan dalam konteks kehidupan harian masyarakat dan alam sekitar seperti mana contoh di bawah. Yang pertama, mengaplikasikan pemahaman kandungan STEM. Yang kedua, peka terhadap isu dan masalah dunia sebenar, di mana guru boleh merancang aktiviti inquiry atau penyelesaian masalah yang mana boleh memberi peluang kepada murid tu untuk mengaplikasikan dan menggabungkan pengetahuan
kemahiran dan nilai STEM dengan betul dan mendalam dalam kehidupan masyarakat dan persekitaran. Yang ketiga, inquiry atau projek atau penyelesaian masalah dalam kehidupan sebenar. Yang keempat, memberi pelbagai jawapan atau penyelesaian dengan justifikasi, di mana guru boleh menyediakan soalan-soalan yang menggalakkan murid berfikir dari aras rendah ke aras tinggi. Oleh itu, ia akan menggalakkan murid-murid itu menyelesaikan masalah dan akan memberikan pelbagai jawapan dalam konteks untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, memberi peluang menambah baik idea atau produk, di mana guru boleh membuat penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan produk murid. Yang seterusnya, mengaplikasi kemahiran proses mereka bentuk, di mana guru boleh membuat pertandingan mereka cipta produk. Murid-murid ni akan berlumba-lumba, akan menghasilkan daya saing, di mana dia akan berfikir untuk menghasilkan produk atau produk mereka sendiri yang terbaik untuk menang. Okey, seterusnya, yang terakhir, poin yang ketujuh, kerjasama berpasukan yang produktif, di mana guru boleh merancang aktiviti dan tugasan yang sesuai untuk murid laksanakan dalam kumpulan. Oleh itu, mereka akan bekerjasama untuk menyiapkan kerja-kerja, tugasan ataupun tugasan yang diberikan. Seterusnya, amalan STEM. Antaranya adalah menyoal dan mengenal pasti masalah, iaitu murid menyiasat dan meneroka untuk mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan dunia sebenar. Amalan STEM yang kedua adalah membangunkan dan menggunakan model, iaitu murid membangunkan dan menggunakan model yang boleh berbentuk replika, rajah, perwakilan matematik seperti graf dan formula, analogi dan juga simulasi. Yang ketiga, merancang dan menjalankan penyiasatan, iaitu murid merancang dan menjalankan penyiasatan melalui inquiry. Yang keempat, menganalisis dan mentafsir data, iaitu murid mengumpul, menganalisis dan mentafsir serta mempersembahkan data supaya boleh difahami atau digunakan oleh orang lain. Amalan STEM yang kelima, iaitu menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasi, iaitu murid menggunakan matematik untuk mewakili pemboleh ubah fizikal dan hubungan antaranya serta untuk membuat ramalan secara kuantitatif. Penggunaan matematik termasuk juga logik, geometri dan juga kalkulus. Murid menggunakan pemikiran komputasional seperti strategi untuk mencari dan menyusun data, mencipta algoritma, mengguna dan membentuk simulasi serta mereka bentuk sistem. Yang keenam, menjelaskan dan mereka bentuk penyelesaian, iaitu murid menunjukkan pemahaman mereka dengan menggunakan perkataan mereka sendiri tentang sesuatu fenomena atau pemerhatian dan perwakilan secara grafik atau formula. Murid mereka cipta dengan mengulangi proses untuk menambah baik produk, termasuk juga kaedah secara sistematik. Dan amalan STEM yang ketujuh iaitu melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan dengan berdasarkan eviden, bukti-bukti yang dijalankan oleh pelajar tersebut. Murid menyoal jawab untuk menerangkan hasil ciptaan yang mereka bina, mempertahankan interpretasi dan juga hasil ciptaan tersebut berdasarkan data. Saya Syawida binti Muhammad Razif, P130990. Daripada kumpulan 2, set 23 akan membentangkan cabaran STEM dalam Malaysia. Pertama sekali kita mempunyai cabaran yang mana guru kurang menguasai pedagogi dalam konteks pengajaran sains. Ini mungkinlah berpunca daripada guru tersebut mungkin bukan daripada bidang sains tulen. Sebab itulah dia tak dapat memahami sains dengan lebih detail. Seterusnya, guru senior ni kurang pandai
mengaplikasikan teknologi. Sebab zaman sekarang ni teknologi memang berkembang pesat lah. Kita tengok memang kebanyakannya menggunakan digital, memang sangat berbeza dengan sangat berbeza daripada 10 tahun yang lalu. Okey, sangat tak sama. Bila guru sini ni dia lebih sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi yang dulu, dan bila nak berubah kepada teknologi baru ni dia kurang pandai sikit. Okay, seterusnya sekolah ni dia kurang alat dan juga kurang kemudahan. Okay, kita sendiri faham bahawa sekolah mempunyai bajet, dan mungkin juga bajet itu tak memenuhi kemudahan yang diperlukan lah dari segi teknologi dan juga sains di sekolah tersebut. Okay, seterusnya kita mempunyai kekangan waktu dan beban kerja guru yang berat. Okay, kita tahu secara hakiki kerja guru adalah mengajar, tapi di sekolah sebenarnya lebih daripada mengajarlah kerja guru ni. Dari segi pengurusan maklumat murid juga adalah kerja guru, dari segi menguruskan program juga adalah kerja guru, dan banyak lagi kedudukan guru yang berada dalam departmen-departmen sekolah. Okay. Dan seterusnya kita mempunyai masalah finish syllabus syndrome. Okay, yang mana kita tahu setiap pengajaran mempunyai syllabus tersendiri, dan kita mempunyai penilaian berkala, yang mana kita ada peperiksaan akhir tahun, kita ada kuis, kita ada peperiksaan pertengahan tahun dan pertengahan semester. Okay, ini apabila kita ada sindrom finish syllabus ni, guru-guru akan bergesalah untuk menghabiskan syllabus yang ada, dan menyebabkan pelajar pun stres. And sebenarnya pendidikan STEM ni bahagian teknologi dan juga sains ni kita memerlukan masa untuk memahami. Bila terkejar-kejar ni dia akan mengurangkan lagi lah efek kita panggil efisien dalam pendidikan STEM ni. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah bagi pihak pelajar mungkin jugalah kurang minat dan juga kurang memberikan tumpuan pada mata pelajaran yang melibatkan STEM. Okay, bila kita tahu bila seseorang ni tak minat, dia memang tak akan bagi sepenuhnya tumpuan lah kepada topik yang dia belajar tersebut. So ini menyebabkan pendidikan STEM di Malaysia tidak mempunyai efek yang besar lah. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih.